Okey, kita sambung penggelaran haba dalam fenomena alam. Okey, fenomena-fenomena ni adalah kejadian semula jadi. Bila saya sebut saja fenomena, ini adalah kejadian. Kejadian semula jadi. Semula jadi. Apa saja kejadian-kejadian berlaku di bumi ni secara semula jadi. So kita panggil fenomena alam. Okey, pada tahun 1936, Amerika Utara telah dilanda gelombang haba yang sejuk, haba yang teruk. Ni berlaku pada tahun 1936, Amerika Utara telah dilanda gelombang haba yang teruk. Gelombang haba ini telah meragut hampir 5,000 nyawa dan menjadikannya antara gelombang haba yang paling teruk di dunia. Okey, maknanya macam mana gelombang ni daripada matahari, cahaya matahari dia sampai dekat bumi, tapi kadar haba yang pengaliran haba tadi daripada matahari ke bumi terlalu tinggi. Terlalu tinggi menyebabkan pada masa itu Amerika Utara menjadi terlalu panas. Menjadi terlalu panas, jadi menyebabkan hampir 5,000 nyawa telah meninggal dunia. Okey. Ini kita kata cerita je lah. Tapi ini yang penting. Ini yang paling penting. Okey, yang paling penting iaitu yang kita panggil sebagai bayu. Okey, dia akan berlaku. Fenomena-fenomena semula jadi ni ada dua. Yang untuk awak ni kita akan bincang dua perkara ni. Pertama kita panggil bayu laut dan yang kedua kita panggil sebagai bayu darat. Okey, so dalam kes ni awak tak perlu hafal dua-dua. Awak tak perlu hafal bayu laut, bayu darat, tak perlu hafal dua-dua. Awak hanya hafal satu cukup. Ataupun awak hanya mahirkan ataupun awak ingat satu cukup. Kerana apa? Kerana dua bayu ini dia saling berlawanan. Nanti saya akan tunjuk ke awak. Okey, bagaimana bayu laut ni boleh terbentuk? So kenapa dia boleh berlaku? Kenapa bayu laut ni boleh berlaku? Kerana ada proses perolakan. Okey, bagaimana perolakan ni berlaku? Okey, bila ini yang saya cerita kat atas tadi, bagaimana perolakan berlaku? Okey, kerana berlaku perbezaan ketumpatan. Kerana wujudnya perbezaan ketumpatan. Okey, so kita tengok bayu laut dulu pada waktu siang. Ni. Bayu laut berlaku pada waktu siang. Bayu laut berlaku pada waktu siang. Okey, pada waktu siang matahari akan memanaskan darat lebih cepat berbanding dengan laut. Okey, so macam ni. Okey, gambar rajah ni. Okey, kita waktu siang ni kita ada matahari. Kita ada matahari. So matahari ni dia akan panaskan udara di daratan dulu. Dia akan panaskan udara di daratan. Ini yang berlaku. So apabila udara di daratan ni panas, apabila zarah-zarah udara ni di daratan ni menerima tenaga haba melalui sinaran, jadi dia akan menyerap tenaga haba tadi. Dia akan menyerap tenaga haba yang diberikan oleh cahaya matahari melalui sinaran. Dia akan serap. So apabila dia serap, balik kepada cerita ketumpatan tadi. Zarah-zarah tadi akan menjadi kurang tumpat. So bila dia menjadi kurang tumpat, dia akan naik ke atas. Dia akan naik ke atas. Zarah-zarah ni akan naik ke atas. Zarah-zarah ni akan naik ke atas. Semakin tinggi dia naik, dia akan menjadi semakin sejuk. Dia akan menjadi semakin sejuk. So dia akan naik macam ni. Bila sampai kat sini, dia akan jadi sejuk. Dia akan jadi sejuk. Dan bila dia sejuk, dia kehilangan haba tadi, maka dia akan menjadi tumpat balik. Menjadi tumpat balik dan dia akan turun ke bawah. So udara sejuk tadi akan turun ke bawah. Kenapa udara sejuk akan turun ke bawah? Kerana dia telah kurang tumpat. Dia telah kurang tumpat. Jadi bila dia kurang tumpat, dia akan turun ke bawah dan bila dia sampai kat bawah, dia akan dipanaskan balik oleh cahaya matahari. Dia akan panaskan balik oleh cahaya matahari. Dan dia akan terima balik tenaga haba dan dia akan naik balik. So ini yang berlaku perolakan. Berlakulah perolakan. Pada waktu siang, awak akan rasa air laut tadi akan lebih sejuk berbanding dengan daratan. Berbanding dengan daratan. So udara panas di darat mengembang menjadi kurang tumpat dan naik ke atas kerana lebih ringan. Kerana lebih ringan ataupun yang saya sebut tadi kurang tumpat. Kurang tumpat. Udara sejuk lebih tumpat bergerak daripada permukaan laut untuk menggantikan udara panas di darat dan menghasilkan bayu
laut. Okey, kemudian kita tengok pula bayu darat. Dia berlawanan. Kalau bayu laut berlaku pada waktu siang. Berlaku pada waktu siang. Okey, bayu darat berlaku pada waktu malam. Dia berlawanan. Dia berlawanan. So, daratan menjadi lebih cepat sejuk berbanding dengan laut. Daratan lebih cepat sejuk berbanding dengan laut. So, dia terbalik. Untuk bayu darat ni, udara di laut akan lebih cepat panas berbanding dengan daratan. So, bila udara di laut lebih cepat panas, apa yang berlaku? Dia udara-udara tadi ataupun zarah-zarah ataupun molekul udara tadi akan menjadi kurang tumpat. So, bila dia menjadi kurang tumpat, dia akan naik ke atas. Dia akan naik ke atas. So, bila dia naik ke atas, dia akan menyebabkan ada ruang kosong di bahagian bawah ni. Akan ada ruang kosong di bawah ni dan akan diisi dengan udara sejuk daripada daratan. Udara sejuk daripada daratan ni akan mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh zarah-zarah udara yang naik ke atas tadi. So, bila dia naik ke atas, dia akan jadi sejuk. So, dia akan turun balik. Yang ni bila dia sampai je ke laut, udara panas tadi di sekitar dia lebih panas, jadi dia akan kurang tumpat, naik balik ke atas. So, maka terhasillah bayu laut, bayu darat. Jadi dua bayu ni awak kena ingat. Dua bayu ni awak kena ingat sebab banyak kalau ada periksa, banyak kan peperiksaan. Kalau dulu zaman-zaman PT3 dulu, dia banyak tanya pasal ni. Kalau keluar saja cerita pengaliran haba ni, dia akan banyak tanya awak kejadian bayu darat ataupun kejadian bayu laut. Dia akan banyak tanya awak benda ni. Dia akan banyak tanya. Jadi awak kena ingat salah satu. Tak payah hafal dua-dua. Awak hafal satu cukup. Okey, sampai sini dah boleh tak? Faham tak? Faham. Okey, ada apa nak tanya tak? Senyap je semua. Okey ke? Saifuddin okey tak Saifuddin? Tak ada Haikal Saifuddin. Okey, terima kasih Haikal. Saifuddin ada tak? Lama dah saya tak borak. Ada cikgu. Lama dah saya tak borak dengan awak semua. Okey, kita sambung dengan subtopik yang seterusnya, iaitu konduktor haba dan penebat haba. Dua istilah yang berbeza. Saya akan kenalkan awak dengan istilah yang baru. Awak dah biasa dengar, awak biasa dengar benda ni. Oleh kerana haba ni boleh mengalir daripada A ke B. Oleh kerana haba boleh mengalir daripada A ke B melalui tiga cara tadi, iaitu konduksi, konduksi, perolakan. Terima kasih. Perolakan. Satu lagi. Sinaran. Baik, terima kasih. Sinaran. Oleh kerana benda ni, haba ini, sinaran ni, oleh kerana haba ni boleh bergerak, maka adalah dua benda ni, konduktor haba dan penebat haba. Apa yang dimaksudkan dengan konduktor haba? Apa yang dimaksudkan dengan konduktor haba? Konduktor haba ni adalah benda yang boleh mengalirkan haba. Maksudnya, haba boleh mengalir melalui dia. Haba boleh mengalir melalui dia. So, contoh tadi besi. Maknanya, kalau saya panaskan di bahagian A, satu ketika nanti bahagian B juga akan sampai, akan panas juga. Maknanya dia bergerak. So, bila dia boleh mengalir, so bermaksud bahan ni adalah bahan konduktor. Bahan ini adalah bahan yang kita panggil sebagai konduktor. Apa saja bahan yang boleh mengalirkan, sama ada haba, ataupun elektrik, kita panggil sebagai konduktor. So, dalam contoh yang dibagi ni, mercury. Pernah tengok termometer kan? Kalau kat makmal ni, termometer kita pakai mercury. Mercury ni adalah sejenis logam. Dalam termometer ni bahagian bawah ni, kalau awak tengok berbuli bahagian bawah dia tu, ada satu logam yang berwarna berkilat. Jadi mercury ni dia adalah satu-satu logam, satu-satunya logam yang dalam keadaan cecair. Dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Logam yang lain yang ada, yang kita jumpa,
Okay, yang awak biasa dengar, contoh aluminium, contoh ferrum, besi, contoh apa lagi, magnesium. Okay, ini semua adalah logam. Okay, adalah sejenis logam, tetapi dalam keadaan perpejal. Okay, dalam keadaan perpejal pada suhu bilik. Suhu bilik ni bermaksud suhu sekitaran kita sekarang lah. Lebih kurang 37 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius. Itu lebih kurang suhu tu. Pada suhu itu, pada suhu yang saya sebut tadi, suhu bilik tadi, merkuri ni satu-satunya logam yang berada dalam keadaan cair. Dan merkuri juga adalah sejenis konduktor yang haba. Sebab tu merkuri ni kita gunakan sebagai salah satu bahan untuk kita buat termometer. Untuk kita buat termometer. So apa guna termometer? Termometer ni berguna untuk menyukat perubahan suhu. So merkuri ni dia adalah konduktor haba yang baik. Apa maksud konduktor haba yang baik? Bermaksud dia boleh menyerap ataupun boleh mengalirkan tenaga haba dengan baik. Dia boleh mengalirkan tenaga haba dengan baik. Jadi bila kita demam, contohnya bila kita demam, badan kita panas, maka merkuri tadi, dia zarah-zarah yang ada dalam merkuri tadi akan menyerap haba. Bila kita bercakap pasal benda ni, awak akan dengar cerita menyerap dan membebaskan haba. Zarah-zarah ni akan menyerap haba. So bila dia menyerap haba, apa yang berlaku adalah dia akan apa? Dia akan mengembang. Merkuri tadi akan mengembang. Bukan zarah mengembang, zarah tak mengembang. Zarah-zarah tadi bila dia menyerap tenaga haba, dia menjadi lebih aktif. Dia menjadi lebih aktif. Bila dia menjadi aktif, dia akan menjauhi antara satu sama lain. Dia akan bergerak menjauhi satu sama lain. So bila bergerak menjauhi satu sama lain, maka merkuri tadi akan mengembang. Keadaan ini akan menyebabkan merkuri tadi mengembang. So bila merkuri mengembang, sebab tu awak nampak dia bergerak. Dia bergerak naik ke atas. So dia akan berhenti bila dia berhenti, bila dia sampai pada keseimbangan terma. Pada keseimbangan terma bermaksud merkuri punya suhu dengan badan awak punya suhu sudah sama. Sudah sama. Bila suhu tu sama dengan suhu merkuri sama dengan suhu badan awak, maka dia berhenti. Dia berhenti dan doktor ambil bacaan. Itu dimasukkan dengan konduktor. Kalau penebat pula, benda yang berlawanan dengan konduktor, penebat adalah benda yang tidak boleh mengalir haba. Itu je dulu awak pegang. Ni awak pegang. Apa dimasukkan konduktor? Konduktor adalah benda yang boleh mengalirkan haba. Bila saya sebut penebat ni benda yang tak boleh mengalirkan haba. Ada dua. Contoh lagi kat sini. Ni kuali kat rumah kita. Ni sudu lah, contoh sudu. Betul lah ada sudu kat meja saya ni. Contoh sudu saya ni. Awak tengok. Kenapa hujung sudu ni biasanya dibuat daripada logam. Dan hujung sebelah lagi ni, satu lagi ni, dia buat daripada plastik. Kalau kat sini kita akan tengok ada dua. Pertama, hujung sudu ni dibuat daripada logam, iaitu konduktor haba yang baik. Yang hujung sebelah sini yang warna pink ni, yang awak nampak ni, yang saya pegang sebelah kanan ni, ini adalah plastik, dibuat daripada plastik. Dan plastik adalah konduktor haba yang teruk, yang buruk, yang tidak baik, ataupun kita panggil dia sebagai penebat. Kenapa? Mesti ada sebab. Sama juga dengan kuali kat rumah kita tu. Kalau awak tengok ni kuali ni. Ni contoh gambar saya ni kuali ni. Contoh gambar kuali. Kenapa kuali ni, dekat kuali ni, tempat yang kita gunakan untuk memasak tadi, yang duduk atas api tadi, dia buat daripada logam. Kenapa dibuat daripada logam? Dan kenapa pemegang dia ni, kalau awak tengok, kenapa pemegang ni pula dia buat daripada kayu? Contoh dia buat daripada kayu. Kenapa dia tak buat semua kuali ni dengan tangan-tangan pemegang-pemegang ni dibuat daripada besi juga? Ataupun daripada logam juga. Kenapa? Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Kenapa? Kerana konduktor dan penebat. Kan awak tahu kan? So bila kita buat daripada logam ni dia adalah konduktor haba yang baik. Jadi bila kita panaskan kuali tadi,
Bila kita panaskan kuali tadi, oleh kerana logam ini adalah pengalih haba yang baik, jadi dia akan lebih cepat panas. Dia akan cepat panas. So bila kuali cepat panas, maka masakan yang kita buat tadi, kata kita nak goreng ikan tadi, dia akan lebih cepat masak. Bila dia lebih cepat masak, maka kita jimat. Kita jimat apa? Kita akan jimat pertama tenaga. Kedua, kita akan jimat masa. Nampak tak? Tangan ni pula, kenapa dia buat kat kayu? Kenapa dia buat daripada penebat haba? Kayu ni adalah penebat haba. Kenapa? Kondaksi tadi lah. Kerana kondaksi. So, bila bahagian ni kita panaskan, lama-lama dia akan bergerak. Dia akan bergerak daripada kuali yang besar ni. Bila kita panaskan lama-lama, maka haba kan bergerak melalui kondaksi. So, takut nanti bila lalu lama, kalau kita buat semua daripada besi, nanti awak tak boleh nak pegang pemegang ni. Kenapa tak boleh nak pegang? Kerana lama-lama pemegang ni akan jadi panas kalau dibuat daripada besi. Jadi untuk mengelakkan awak rasa panas, untuk mengelakkan awak tak boleh nak pegang, jadi bahagian ni, bahagian atas ni dia buat daripada penebat haba. Supaya awak boleh pegang. Jadi haba sampai dekat sini je. Haba ni nanti sampai dekat sini saja. Yang saya warnakan hijau ni saja. Bahagian ni saja yang panas. Kenapa dia berhenti dekat sini? Kerana di sini adalah pengalih haba ataupun konduktor haba yang baik, tapi kayu tadi adalah penebat haba yang baik. Jadi dia tidak boleh mengalir sampai ke sana. Jadi awak boleh pegang. Sama juga dengan kuali. Kalau awak tengok telinga kuali kan, kuali rumah kita kan, kuali rumah kita tu, kalau awak tengok telinga dia tu, dia buat daripada plastik. Dia buat daripada plastik. Tu. Itu beza. Dan awak pegang yang tu je. Konsep tu awak faham konsep tu. Awak faham konsep konduktor haba itu apa dan penebat haba itu apa, datanglah soalan macam mana pun awak boleh jawab. Sama juga dengan striker ni. Awak contoh striker. Awak tengok striker rumah kita, bahagian atas ni biasa dibuat daripada plastik. Bahagian yang awak pegang tu, yang awak pegang bahagian atas tu biasanya dibuat daripada plastik. Dan bahagian bawah yang panas tu biasanya dibuat daripada logam. Nampak tak? Kenapa dia tak buat semua daripada logam? Kalau buat semua daripada logam, awak tak boleh nak pegang. Kenapa? Semua sebahagian badan dia tadi akan jadi panas. Kenapa? Pengaliran haba melalui kondaksi. Daripada tapak dia tadi, dia akan naik ke atas. Tapi dia buat daripada penebat. So bahagian plastik atas ni kita panggil sebagai penebat. Bahagian bawah ni kita panggil sebagai konduktor. Maknanya bahagian yang boleh mengalirkan haba, bahagian yang boleh mengalirkan haba kita panggil sebagai konduktor. Bahagian yang atas kita panggil sebagai, bahagian yang tak boleh mengalirkan haba kita panggil sebagai penebat, iaitu plastik. Plastik ataupun kayu ataupun kayu yang biasa kita tengoklah. Tapak striker yang dibuat daripada logam dapat mengkondaksikan haba supaya kain dapat digosok dengan lebih cepat. Maknanya badan dia panas, tapak dia tadi panas, bukan badan tapak dia panas. Bila awak gosok, awak akan dapat baju yang cantik, tidak keronyok-keronyok, nak pergi sekolah pun rasa senang hati. Bahan yang boleh menghalang pengaliran haba dikenal sebagai penebat haba. Ini saya dah cerita. Ini saya dah cerita. Contoh ni, contoh kotak ais ni. Contoh kotak ais ni. Kotak ais ni dia tak nak ais tu cair. Dia tak nak ais yang kita bubuh dalam kotak tadi cair. Jadi untuk mengelakkan haba daripada persekitaran, haba daripada sinaran matahari, haba daripada sinaran matahari kena kepada ais ataupun bahan beku kita tadi yang sejuk tadi, maka kita lindungi bahan tadi dengan kita lindungi bahan tadi daripada haba tadi dengan menggunakan penebat. Menggunakan penebat. Kita gunakan penebat haba. So dalam kes kotak ais ni, plastik ini adalah penebat haba. Jadi penebat haba, jadi haba daripada luar tak boleh masuk ke dalam. Haba daripada luar tak boleh masuk ke dalam. Kerana apa? Kerana dinding dia ni dibuat daripada penebat haba. Jadi menyebabkan bahan sejuk dalam bekas tadi dia lambat cair, ataupun dia akan mengekalkan kesejukan dia. Kalau awak bubuh aiskrim dalam ni contohnya, jadi aiskrim tu lambat cair. Kalau awak bubuh ayam, ikan dan sebagainya, maka dia akan sejuk, tetap sejuk di bahagian dalam. Peralatan dapur sama juga. Peralatan dapur kalau kat rumah, kebanyakan peralatan kita terutamanya sodik, senduk,
Okey, kalau dia buat daripada plastik, daripada besi ni, kalau kepala dia tu buat daripada besi, pemegang dia tu mesti dia buat daripada penebat. Ataupun semua ni dia buat daripada kayu. Daripada kayu ataupun plastik. Bahan-bahan yang tidak boleh mengalirkan haba. Kenapa? Sebab kita mengacau ataupun kita menggoreng. Okay, dia kena pada api. Dia menyerap haba. Jadi kalau buat daripada besi, kalau buat daripada besi, mana keseluruhannya akan cepat panas. Akan panas. Jadi nanti awak tak boleh nak pegang. Banyak ni banyak penebat haba. So kalau kita tengok sarung tangan pun sama. So bila kita nak pegang benda, kita pakai sarung tangan. Sarung tangan tadi sebenarnya dibuat daripada kat luar tu awak nampak macam kain ni. Kadang-kadang bahagian dalam tu dia akan letak benda lain lagi. Supaya apa? Supaya tangan kita tadi mengelakkan tangan kita daripada melecur. So itu dua tu je konsep awak kena faham. Dua konsep, konduktor, konduktor dan penebat. Awak faham je ini, datanglah soalan macam mana pun awak boleh jawab. Kalau dia tanya soalan, kenapa? Dia kata, kenapa pendapat anda mengapa senduk dibuat daripada kayu? Senang je tanya awak. Kenapa senduk dibuat daripada kayu? Ataupun kenapa pemegang kuali dibuat daripada plastik? So kita faham terus. Kita pernah buat daripada plastik. Kenapa buat daripada plastik? Kerana plastik adalah penebat haba. So apa yang dimaksudkan penebat haba? Maksud dia adalah apa? Dia tidak boleh mengalirkan haba. So kerana apa? Kerana haba ni boleh mengalir melalui konduksi, peralakan dan sinaran. Melalui 3 cara ni. Jadi untuk mengelakkan kita tak boleh pegang, jadi kita kena letak penebat. So bila penebat, haba tak sampai. Jadi kita boleh pegang. So kenapa nak masak gunakan kuali yang dibuat daripada logam? Sebab kita nak suruh dia cepat masak. Kita nak suruh cepat masak, kita nak jimatkan gas, penggunaan tenaga dan menjimatkan masa. Jadi kita perlukan bahan yang cepat. Bahan yang cepat mengalirkan haba. Jadi kita perlukan bahan konduktor haba yang baik. Sampai sini boleh faham tak? Boleh. Ada apa nak tanya tak? Cikgu, mengalir menyerap sama ke? Siapa tak dengar Lena? Macam mana Lena? Mengalirkan dan menyerap tu sama ke? Dia tak sama sebenarnya. Tapi bagaimana dia boleh mengalir? Ni contoh saya buat balik. So menyerap maksudnya zarah ni masuk dalam dia dulu. Masuk dalam badan dia. Bila masuk dalam dia ni kita panggil menyerap. Menyerap. So lepas dia menyerap haba banyak sangat, dia dah tak tahan, kita kata tadi, dia melempah pergi keluar. So bila dia melempah ini, bila dia melempah pergi ke sana, ini baru kita panggil mengalir. Boleh Lina? Boleh. Dia istilah yang berbeza. Dua istilah yang berbeza. So kalau saya kata menyerap, maksudnya dia simpan dalam badan dia. Dia masuk penuhkan macam kita bubuh air dalam cawan tu kan. Kita bubuh air dalam cawan, so air tu masuk. Air tu penuh dalam tu. Maksud kita kata itu contoh. Contoh nak suruh awak nampak yang saya katakan sebagai menyerap. Bila dia dah banyak, air tu mengalir, air tu melimpah keluar. Air tu mengalir, bergerak. So bila dia bergerak itu, maka kita katakan mengalir. So dalam sains ni, dia kena spesifik. Dia kena spesifik. Dia kena sebut. Terms dia tu kena betul. So kalau kita kat rumah tak apa, kita boleh sebut je. Memanglah cikgu. Kenapa boleh panas? Kerana dia menyerap haba. Yes. Kita boleh pakai. Kenapa kita kata macam ni? Kenapa kita kata kuali tadi dibuat daripada konduktor? Kenapa kata kuali tadi dibina daripada bahan logam? Kerana dia menyerap haba yang baik. Kita boleh pakai jawapan tu. Kita boleh pakai. Kerana apa? Kerana kuali adalah konduktor haba yang baik dan dia juga menyerap haba dengan baik. Itu dia jawab aku tu. Boleh tak? Boleh? Ada lagi tak soalan lain? Menyerap dengan mengalir dua istilah yang berbeza lah. Senang cakap dua istilah yang berbeza. Tapi kalau kita kat rumah, kita biasa benda yang sama lah. Contoh macam kita kata berat dengan jisim. Suhu dengan haba ni, kita selalu kata yang sama.
Kan kita kata benda yang sama, tapi kedua-duanya adalah berbeza. Sama juga sampai sekarang kalau awak pergi beli gula kat kedai, ataupun orang tanya awak berapa berat awak, itu biasa standard. Kalau awak akan jawab berapa berat awak, awak akan jawab berat saya 67 kilo contohnya, 50 kilo. Betul tak? Okay. Dalam kepala kita faham orang tanya berat itu adalah jisim kita berapa, kan? Tapi dalam sains berat itu adalah daya tarikan graviti. Jadi kita tak boleh guna unit kilogram. Kalau orang tanya berapa berat awak, yang awak kata 65 kilogram tadi, sebenarnya awak kena sebut bukan 65 kilogram, awak kena darab dengan 10. So berat awak berapa? 650 Newton. 650 Newton. Tapi kalau saya tanya awak berapa jisim awak, barulah betul awak jawab 65 kilogram. Tapi kita biasa, kita biasa benda tu. Kalau orang tanya berapa berat awak, kita biasa guna perkataan, kita biasa guna kilogram. Jadi adakah benda yang sama? Tak sama, tak sama. Kalau dalam sains perlu silap lah. Dalam sains itu adalah salah. So sama juga. Kalau kita kata menyerap dengan mengalir, menyerap ni dia masuk dalam badan dia je. Dia masuk dalam dia punya jisim, dalam jirim dia saja. Mengalir ni bila dia start flow. Bila dia start ada flow saja, maka kita katakan dia mengalir. Okey, ada soalan tak kat sini? Ada lagi tak nak tanya saya? Saya share boleh? Ni saya janji dengan awak semalam, saya minta maaf lah saya janji dengan awak semalam saya nak bincang soalan yang saya bagi hari Khamis tu. Saya nak bincang soalan yang nak bagi pada hari Jumaat tu. Kejap saya pastekan apa? Saya pastekan kehadiran hari ni. Okey. So nantilah esok lah, lusa saya set up balik PC saya cantik-cantik, pakaikan dia bedak cantik-cantik. Tak tahu kenapa ni, mungkin memori saya ada semalam saya setting memori, jadi dia tak cukup memori, jadi crash. Mohon saya dah linkkan kehadiran awak tu Google Form untuk awak isi. So mohon semua isi. Okey, so yang dah isi ke kehadiran saya tu? Dah okey. So saya ucapkan terima kasih kepada yang masuk hari ni, dan juga saya mohon maaf banyak-banyak lah ada masalah dengan komputer saya ni, saya tak pasti kat mana. So mungkin saya kena setting balik. Apa-apa pun saya merasa terima kasih lah kerana awak tetap bersabar dengan keadaan yang macam ni. Dan saya harap lah awak semua tak keluar rumah, duduk kat rumah je. Dan saya harap nanti jemputlah kawan-kawan kita yang lain tu, yang mana yang tak boleh masuk tu, tanya-tanya sikit kalau ada masalah, mungkin yang boleh dibantu. So bagi tahu kat saya ataupun kami ataupun guru kelas awak, mungkin kita boleh bantu. Okey, so akhir kata macam biasa, saya doakan anda semua menjadi pelajar yang cemerlang dunia akhirat. Anak-anak yang soleh-solehah, yang sentiasa orang kata dilindungi oleh Allah semua. Yang dilindungi oleh Allah sentiasa menjadi berjaya lah dunia akhirat. So saya berhenti kelas kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi InsyaAllah 2 hari lagi. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Go. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih semua. Terima kasih, Go. Terima kasih. Terima kasih, Go. Terima kasih.